Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua kerana telah memberi peluang kepada saya untuk ambil bahagian di dalam membahas akta meminda Akta Saran Hakim 1971. Tan Sri Yang Pertua, sebelum saya memulakan perbahasan ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat bersara kepada rakan-rakan kita yang telah bersara, yang telah diraikan tadi, dan selamat menyambut persaraan kepada sahabat kita yang akan bersara tidak lama lagi. Sama-sama, saya pun begitu juga. Silakan Yang Amat, teruskan. Terima kasih. Tan Sri Yang Pertua, telah banyak perbincangan yang telah diutarakan di Dewan Yang Mulia ini berhubung dengan kedudukan saraan yang telah dibentangkan oleh Menteri untuk meluluskan akta persaraan kenaikan 2% untuk semua hakim ini. Terus Yang Pertua, saya juga turut menyokong pindaan ini, dan juga saya merasakan ini merupakan satu tanggungjawab yang telah dapat dilaksanakan oleh Dewan ini, insya-Allah. Terus Yang Pertua, perkataan hakim adalah berasal dari perkataan hakama. Hakama adalah bahasa Arab. Jadi daripada perkataan hakama itu lalu muncullah perkataan hakim atau hakim yang membawa maksud orang yang dapat memberi pertimbangan dalam pertikaian antara dua pihak atau lebih. Kalau kita melihat dari sudut itu, sudah pastilah jawatan atau profession hakim merupakan satu profession yang berbeza dari kebanyakan profession lain. Mungkin kita tengok seorang guru, dia akan mengajar anak muridnya, dan cabarannya juga besar, tetapi tidak sama dengan seorang hakim yang berdepan dengan dua keadaan yang berbeza. Satu mengatakan dia benar dan satu lagi juga mengatakan dia benar. Dan dalam mahkamah ini biasanya orang masuk tak ada mengaku salah, kecuali dia tidak mempunyai alasan lain. Jadi untuk mempertimbangkan dua keadaan, dua pihak yang saling bertentangan dan masing-masing mengaku kebenaran itu, maka di sinilah kita lihat tugas seorang hakim sangat berat dan memang mencabar, apalagi mahkamah itu semakin tinggi. Dalam hubungan inilah kita melihat kalimah hakim itu atau hakam itu adalah diambil daripada kalimah ataupun sifat-sifat dan nama Allah, kerana dia adalah satu jawatan yang sangat besar dan tinggi dan mulia, dan di samping itu dia dikaitkan dengan kalimah al-adl. Hakim biasanya sinonim dengan adil. Kerana itu Rasulullah SAW juga adalah seorang hakim yang telah memutuskan apa-apa perbezaan atau perdebatan atau apa-apa sahaja yang berlaku di kalangan masyarakat. Namun baginda memberitahu, aku berpegang dengan fakta-fakta yang dibawa di hadapan. Adapun yang terselindung, aku tidak tahu. Kalau sekiranya mana-mana keputusan itu aku beri memihak kepada yang bohong atau dusta, maka sebenarnya aku beri satu bara api. Kerana itulah kita melihat dalam mahkamah hakim bergantung kepada penghujahan dan fakta. Ini merupakan satu perkara biasa yang kita kena iktiraf dan mengakui bahawa untuk menganalisa hal-hal seperti ini bukan suatu perkara yang mudah. Kerana itu saya melihat akta ini untuk memberi sedikit saja. Saya rasa sedikit jugalah. 2% ni sedikit. Maka saya sangat bersetuju, dan juga seperti kawan-kawan lain, mungkin boleh ditambah lagi kalau ada peruntukan. Saya tidak membantah di sini, malah saya menyokong. Begitulah juga yang pihak-pihak lain yang sebut tadi, saya tidak ada apa-apa bantahan. Yang kedua poin saya di sini, hakim ini kita, kalau saya nak bawa sikit di dalam konteks Islam. Islam juga menyebut hakim itu, Rasulullah kata al-qudatu thalatha. Tadi Tan Sri pun sebut qadi itu atau hakim dalam konteks Islam ini ada 3. Satunya ke syurga dan 2-nya
ke neraka. Jadi ke syurga ni sebenarnya orang semua nak masuk syurga, Tan Sri. Yang masuk syurga ni ialah hakim yang tulus, ikhlas, dia tahu kebenaran, dia tahu fakta dan dia laksanakan dengan jujur dan ikhlas. Adapun yang dua tadi, dia tak tahu kebenaran dan dia hukum dengan tidak benar, maka memang layaklah jadi begitu. Begitulah juga ada yang tahu benar tetapi tidak melakukan kebenaran, juga layaklah tidak dapat ganjaran yang besar seperti dijanjikan syurga. Kerana itu profession kehakiman merupakan satu profession yang mulia. Kerana itu dia dipisahkan daripada pentadbiran dan juga pembuat undang-undang supaya dia tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak dan dia berdiri teguh dengan kewibawaannya. Kerana itu saya melihat perkara seperti ini sangat perlu diberi perhatian yang sewajarnya. Tan Sri Yang Pertua, sebenarnya kita banyak bercakap tentang institusi kehakiman, namun kadang-kadang kita terlupa juga kita sebagai hakim. Saya tengok hari ini Tan Sri pun hakim juga. Ada yang duduk berdiri dua-dua, suruh duduk, tu hakim tu namanya, buat putusan. Jadi sebenarnya kita juga secara tidak disedari itu hakim yang berinstitusi. Kita juga Tan Sri mempunyai kadang-kadang melaksanakan tugas hakim yang tidak secara langsung. Kita membuat keputusan, kita membuat penilaian. Seorang cikgu, seorang guru juga sebagai seorang hakim, di mana beliau akan memberi markah kepada pelajarnya mengikut soalan dan juga mekanisme yang telah ditetapkan. Apabila dia mengikut cara-cara yang telah ditetapkan, maka dia adalah seorang hakim. Begitu juga ibu bapa merupakan seorang hakim kepada permohonan anak-anak, dan begitulah seterusnya. Dan ini merupakan satu fenomena biasa yang kita juga jangan lupa bahawa kita seringkali dan malah mungkin ada setiap hari membuat keputusan-keputusan, dan apabila kita membuat keputusan ialah kita menghakimi. Kerana itu Tan Sri Yang Tertua, kita juga apabila kita membuat keputusan, kita buat keputusan dengan penilaian yang tepat. Dan kalau hal-hal pribadi, kita akan buat secara pribadi. Tan Sri Yang Dipertua, untuk dalam kes-kes yang tadi sebut tertunggak, saya rasa perkara ini juga pihak kerajaan perlu memberi perhatian yang sewajarnya kepada saranan ahli-ahli parlimen kita, ahli-ahli senator kita yang telah beri tadi. Dan saya melihat hal seperti inilah yang juga yang menjadi kegusaran kepada masyarakat. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, Menteri Kehakiman di sini. Sebenarnya ada kes yang lama tertunggak. Jadi saya nak tahu yang sebut lama-lama itu selama mana yang paling lama? Dan pada kebiasaannya berapa lama kes itu apabila telah didaftarkan di mahkamah akan dipanggil ke mahkamah untuk dibicarakan. Di sini saya melihat saya nak mencadangkan supaya urusan ini dipercepatkan, bukan dipermudahkan. Memang kita dah mudah, dipercepatkan dengan memperbanyakkan ruang-ruang kepada hakim, kepada pelantikan dan sebagainya. Semoga kita dapat menyelesaikan banyak kes yang masih ada. Dengan itu Tan Sri Yang Pertua, saya rasa apa yang telah saya nak sebut tu ramai dah orang sebut. Inilah nasib orang yang terakhir. Jadi saya rasa cukup setakat itu dan saya menyokong. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih. Sekarang saya persilakan Yang Berhormat